Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lisawab wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia saat itu dengan limpah kurnia dia, dengan rahmat dia saat itu, dengan nikmat yang pandai beri kita saat itu, dapat kesihatan, dapat boleh puasa pula pada hari yang ke-8 hari 7 ke-8 maka itu banyaklah kita saat itu ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala . Jadi alhamdulillah, darah kita sama pula pada kali yang ke-6 darah yang ke-6 . Jadi kemarin itu harap minta maaf kepada penuntut ilmu kita yang mana duk tunggu-tunggu nak mengaji saat itu. Jadi live kita saat itu tak dapat nak buat oleh kerana ada kesalahan kesilapan di segi live cacat lah alat kita saat itu. Jadi tak ada cukup, tak sempurna mana ada cacat sikit sebanyak tu sedia dah. Jadi maka buat keputusan marai saat itu kita pakai cuti lah muhadarah marai saat itu tak ada agak minta maaf Jadi walau bagaimanapun jadi alhamdulillah hari ni kita boleh sambungkan darah kita pengajian kita penawar pagi hati sini tu. Jadi darah kita pada hari ni duk pada muka 10. Tu muka 10 dah. Sambungan kita ngaji kita pada muka 10, fasa yang ketiga pada menyatakan lidah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dapat sempat kita saat itu boleh buat mulakan darah saat itu jadi alhamdulillah dengan alat kita tak sempurna saat itu jadi kita pun usaha pisah jugalah ada saat itu sebab ada perjanjian kita saat itulah kita sebut katanya duk kata nak buat mengaji saat itu kena pun udah hotel tapi insyaallah lah maka lah siapa yang duk mengaji lah sambil kita duk mengaji saat ni duk buat muhadarah saat itu ada cacat alat saat ni tak sempurna, agak minta maaf mana duk tunggu nak mengaji itu molek lah alhamdulillah ditunggu ada mengaji semua. Tapi kita saat itu janji dah insyaallah kita nak sambung darah kita tu besok pada bulan Ramadan. Lagu mana tak hotel kita sambung pada bulan Ramadan pula
Sikit sebanyak tu. Jadi alhamdulillah, maka samalah ngaji kita pada hari ini. Dah, dia katanya fasa yang ketiga pada menyatakan lidah. Tu fasa nak menyatakan lidah. Tu fasa yang tiga daripada 7 fasa dulu. Hidup royak katanya wajib bagi kita tu, lazim bagi kita tu kena jaga anggota kita saat itu, kena memeliharakan anggota kita saat itu, anggota yang 7 saat itu. Maka hak lepas dah dua dah. Yang pertamanya mata, yang kedua saat itu telinga, yang tiga saat itu yang lidah, kena atas lidah. Anggota yang kita wajib kena jaga saat itu iaitu kena kepada lidah. Tu. Lidah ni bisa sikit ni, lidah ni. Lidah ni lah paling bisa sekali. Tu. Dia katanya ketahuilah olehmu, dia katanya. Segala tutup-tutup ti ilmu. Ketahui gapo bahwasanya Allah Taala, itu akan bahwasanya Allah Taala saat itu menjadikan ia Allah Tuhan itu menjadi ia Tuhan saat itu menjadi akan lidah. Jadi bagi engkau, tu kita kena ingat katanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala saat itu ia menjadikan lidah saat itu. Ia menjadikan lidah bagi kita saat itu. Jadi apa? Ilak. Supaya apa boleh menjadi? Ilaknya supaya membaca engkau dengan dia akan Quran dan hadis Nabi SAW. Tu. Supaya membaca. Tu. Ni panggil Pak ambil dalil katanya kekuasaan tak ni tu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Supaya membaca engkau dengan dia dengan lidah saat ni tu. Tu. Baca akan Quran dan hadis Nabi SAW. Tu supaya nak membaca. Kalau lah tak ada lidah saat ni tu dah, kalau kita kira saat ni tu tu nak tunjuk katanya Tuhan menjadikan lidah kita saat itu nak menunjukkan dia tak kekuasaan dia saat itu. Kalau lah dia tak menjadikan lidah saat itu, kita tak dapat, tak boleh nak baca akan Quran dan hadis Nabi SAW. Nah dah. Tu so dan segala zikir. Dan segala zikir. Tu atas pada katanya Quran tu. Tu. Tuhan jadi lidah kita saat itu, untuk kita saat itu dapat apa? Dapat mengambil faedah dengan dia saat itu. Salah satu kita boleh baca Quran, yang kedua boleh kita saat itu baca hadis Nabi SAW. Dan lagi tiga saat itu dan segala zikir. Tu nak katanya nikmat hak Tuhan kita saat itu ialah lidah saat itu kita dapat boleh baca zikir. Zikir ni apa zikir? Zikir ni iaitu dikatakan tiap-tiap perkataan yang diberi pahlakan akan yang mengatakan akan dia. Itu makna zikir. Iaitulah tiap-tiap perkataan yang diberi pahlakan akan yang mengatakan dia kan tiap-tiap perkataan saat itu. Ikutlah zikir popo. Kita baca saat itu boleh pahala. Maka bahasa Arab panggilnya qaulun yusabu ala qailih. Tiap-tiap perkataan ialah qaulun yusabu, perkataan yang diberi pahala di atas qailihi, di atas yang mengatakan akannya. Tu. Itu dikatakan segala zikir. Tu faedah lidah hawi kita saat itu. Kita boleh zikir. Kita boleh zikir. Pas zikir-zikir saat itu yang masuk belakanglah. Sama ada kita katanya la ilaha illallah atau lain daripada itu pun boleh berlaku lah. Masuklah zikir. Mana? Seperti mengajar ilmu syarak. Tu tengok. Tu masuk juga tu. Mengajarkan ilmu syarak tu masuklah zikir juga tu. Dan selawat. Dan selawat. Selawat di atas Nabi SAW. Itu dikatakan masuklah zikir juga dah. Tu dah tu ni katanya nikmat yang Allah Ta'ala wi kepada kita saat itu. Iaitulah kena kepada lidah dah. Nanti ingatlah deh, kita kena patut jaga. Dan pengetahuan yang memberi manfaat. Tu jadi lidah kita saat ni untuk yang pertama baca Quran, yang kedua baca hadis, yang ketiga baca segala zikir, dan lagi pula katanya dan pengetahuan yang memberi manfaat. Dan pengetahuan ni atas pada katanya zikir. Atas itulah yakni dan segala pengetahuan. Pengetahuan mana sifat yang memberi manfaat, yang memberi manfaat yakni ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang ilmu pengetahuan itulah yang memberi manfaat tu dikatakan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Pengetahuan yang memberi manfaat. Pengetahuan saat ni tu kena datang ilmu. Yang memberi manfaat saat ni tu masuk belakanglah deh. Pengetahuan itu ilmu yang memberi manfaat.
Tengok tu berilmu yang mudarat tak masuklah tu. Itu dikatakan kena guna dengan lidah belaka tu. Segala pengetahuan yang memberi manfaat. Dan lagi pula dan supaya mengajak engkau dengan dia akan ilmu yang memberi manfaat. Tu. Dan supaya ni atas padakan supaya dulu tu. Masak ni ya. Atas letak ni katanya Allah Taala menjadikan lidah kita saat itu bagi engkau supaya membaca akan dengan dia akan Quran tu. So, yang keduanya dan supaya atas itu. Maktufun alas itu dia. Tu ilak kih yang pertama saat itu. Maka masuk kih yang pertama tu banyaklah. Kita ambil faedah dengan lidah saat itu. Boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh segala zikir, boleh apa mengambil segala pengetahuan ilmu yang bermanfaat pun kena guna dengan lidah belaka. Tu ilak yang kih yang pertama. Kih yang keduanya katanya tu jadi lidah kita saat itu jadi buat apa? Supaya mengajar engkau dengan dia. Tu supaya mengajar engkau dengan dia dengan lidah saat itu ngajar akan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ni apa panggil ilmu yang memberi faedah akhirat. Itu panggil ilmu yang manfaat. Tu ilmu yang memberi manfaat yakni ilmu yang memberi faedah akhirat. Hak tu nak tu. Ilmu yang memberi faedah akhirat. Akhirat esok memberi faedah kita. Yang manfaat kepada kita. Lepas tu fikir tengok ilmu apa boleh memberi manfaat kepada kita saat itu pada akhirat esok. Tu pakat-pakat fikir tengok deh. Jangan duk kacau mengaji habis banyak pun tak apa. Asalkan dunia saat itu kita habis dengan ilmu manfaat. Akhirat esok ia boleh duduk dengan kita. Tak ada masalah. Tak ada pasal rugi sikit bok pun. Sebiji sama, sebiji sawi lagi tak kira. Kalaulah benar tu masuklah kebajikan, masuklah memberi manfaat. Akhirat esok jadi tolong kita. Tu dah. Tu nak katanya ilak yang pertama boleh kita tu mengajar dengan dia tu akan ilmu yang bermanfaat. Habis tu tak ada lidah saat itu nak mengajar orang walaupun aling 10 baku sekalipun. Ada lidah tak ada. Tu payah tu. Nikmat lidah tak ada, cabut tu baik kena. Lidah ada, anak lidah tak ada pun tak boleh nak kecek, tak boleh nak suara-suara tak tu baik. Tu dah. Tu mana katanya aling orang-orang dengan sebab mulut dengan sebab lidah tu. Habis. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Tu nak katanya molek orang-orang sana pun dengan mulut tu. Masing tak masing mulut demo tu. Tu tengok dia kata tu. Dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Suruhlah kita sana itu akan seorang dengan kebajikan. Nak buat demo tu buat benda molek sana pun tak pasti, tak lain tak bukan kita kena suruh dengan lidah tak ke? Deh. Tu mulut sana itu kena bergerak sana itu. Walaupun benar sana itu beres. Hak sebenar tapi pahit walaupun kita kena royak dak beres. Kulil haqqa walau kana murran. Mengatalah benar sebenar walaulah benar saat itu pahit sekalipun. Tu makna kata dia benar betul benar molek kebajikan walaupun kita payah nak buat sekalipun maka asal tutup pada agama juga. Tu baik. Asal hak benar tapi kita boleh buat tak boleh nak buat. Tapi asal tak ni tu dia tutup juga pada agama kita kena royaklah. Duk royak demo semaya atau wajib 5 waktu tapi kita tak ada semaya. Okey baik. Bagi kita masa payah nak semaya 5 waktu tapi kita royak kepada demo saat itu wajib semaya saat itu. Atau kata semaya so 5 waktu saat itu fardu atas kamu wajib semaya. Tapi dia orang royak saat itu buat tak ada uak sekalipun dia saat itu. Itu dikatakan tutup juga pada asal pada agama saat itu. Tutup kena royak menyuruh engkau dengan kebajikan. Yakni kebajikan saat itu dah. Yakni walaupun kita tidak membuat sekalipun. Tu dengan makna itu. Yakni walaupun kita tidak membuat sekalipun. Maka ini asal tutup pada agama. Tu kena tanda situ sikit tu. Yakni walaupun kita tidak buat sekalipun. Maka ini asal tutup pada agama. Tu agama kena suruh. Tu. Apa dah suruh benda kebajikan kena royak demo. Hak sebenar saat itu walau kana murang payah. Tu. Nak royak benda tu payah nak tubik saat itu. Allah wasa cekik kok nak royak demo saat itu. Tapi benar hak boleh sungguh kita wajib kena royak. Habis. Tu. Mengajar boleh mengajar dengan dia ilmu boleh manfaat dan boleh suruh saat itu dengan kebajikan boleh kita tu royak demo buat benda, boleh demo tu buat benda molek dan melarang daripada kejahatan. Tu. Dan melarang daripada kejahatan. Tu seperti jugalah nampak demo menolak benda tak molek kita boleh dapat royak juga demo saat itu. Jangan nak kacau. Tu. Baik. Buat benda saat ni tu. Saat ni benda kebajikan. Dah. Walaupun kita tak buat sekalipun. Dah.
Maka hak benda hak molek hak tak molek ni pun lari demo daripada kejahatan ni, yakni walaupun kita kerjakan akan dia sekalipun, kita pun nak buat separemo juga. Tapi wajib kita juga kita kena royak sak demo sak ni tu. Kata tak boleh nak buat. Kena lari demo sak ni tu. Masalah kita tak katakanlah si Zaid dengan si Umar sak ni tu pakat-pakat duk berzina dua orang tu. Sama-sama pakat duk berzina. Si Umar duk lari si Umar duk lari si Zaid duk lari si Umar. Tu walaupun dia buat sekalipun, tapi syarat royak katanya kena royak sekalipun kalau lah benda sani buat benda kejahatan sani tu. Tu. Kena mengajak akal dengan akal yang bermanfaat dan menyuruh sani tu akal dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Walaupun kita sani tu buat sekalipun, tu. Kita sendiri duk buat benda kejahatan tapi larang demo tu masuk dia katanya masuk lihat katanya kena royak demo lah tu. Panggil ta'awanu 'alal birri wat taqwa dah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong di atas benda kebajikan. Royak pakak-pakak royak gi mari panggil. Jangan duk tolong, jangan tolong dah di atas benda hak tak ada di dosa jadi kemudaratan sak ni tu, pakak-pakak jaga pakak-pakak royak. Tu. Habis. Tu. Banyaklah faedah lidah sak ni tu, banyak faedah lidah sak ni tu. Tu nak kata lek faedah banyak. Tapi lihat benda tak molek pun banyak juga. Tu. Masuk pasal yang ketiga ni sakit sikit lah. Nak jaga. Kita royak duk mengajar ni supaya jugalah. Royak demo. Kalau mau boleh buat, alhamdulillah. Kita pun usaha kaca-kaca nak buat jugalah. We boleh. Tak boleh nak buat semua dengan ahli tua kita ni duk royak. Tapi kita kena kaca-kaca sikit-sikit kali. Hak mana kita boleh patai lah. Lagi, kita tinggal. Hak mana kita boleh buat, kita usaha. Gitu lah panggil dah. Tu makna katanya, dan melarang daripada kejahatan. Habis. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Tu ni akan tanya faedah. Banyaknya lidah saat itu. Dan memberi nasihat engkau. Beri nasihat akan orang Islam. Tu. Beri nasihat kepada orang Islam. Nasihat-nasihat ni itu dikatakan, apa makna nasihat? Memberi nasihat engkau akan orang Islam. Orang Islam pun berhajat kepada nasihat juga dah kan. Tak kata orang kita sanduk le khabar semua. Ya ada juga kau duk galik, kau duk mengatuk, kau duk menyerah saat itu. Duk jatuh rek agama kena. Kena nasihat sikit sebanyak. Tu. Sebab Islam ni berkata-katanya ad-dinu an-nasihah. Dinu an-nasihah. Agama Islam ni berkata-kata an-nasihah. Nasihat dia goyak katanya nasihat. Itulah dikatakan mencarikan kebajikan bagi orang lain. Tu dikata nasihat. Dan memberi nasihat engkau. Nasihat ni makna nasihat dia itulah yakni mencarikan kebajikan bagi orang lain. Tengok kebajikan dia saat itu. Tengok dia tu duk galik, duk podok ni atas re daripada agama. Tengok kebajikan dia duk kacak tak ada buat lagi. Tu royak dia. Nasihat nak buat kau tu ni jangan terlupa dah. Tak bolehlah semaya baik tu wajib atas kita saat itu. Tu dikatakan makna nasihat. Nasihat ni iaitu mencarikan kebajikan bagi orang lain. Duk cari kebajikan orang lain, duk cari benda molek duit dia. Tu ni katanya nasihat. Tu. Dan memberi nasihat akan orang Islam kita saat itu. Menasihati bagi sama saudara kita semua Islam saat itu. Itu dah dikatakan. Mana katanya memberi nasihat engkau akan agama Islam. Tu. Dah habis. Dan menunai engkau akan hajat mereka itu. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Dan ni atas banyak batas sana dah tu. Banyak dah dan. Nahu kita main sikit-sikit dia. Malah cari itu apa. Deh. Kalau main betul nahu main ibarat dah. Tak ada nak kata lah kita saat ni tu deh. Kalau nak main pun boleh. Dah. Dan memberi nasihat engkau tu atas pada katanya. Atas pada katanya mengajar. Supaya memberi. Dan melarang pun atas pada kata mengajar. Dan menunai pun atas pada kata mengajar juga. Yakni dan supaya apa? Supaya melarang. Dan supaya memberi nasihat. Tu atas itu. Atas sana belakang deh. Tak mana reti nahu tu. Cari sendirilah. Hak mana penutup-penutup kita ada tengok di dalam Facebook saat ni tu. Hak mana boleh tengok dengan ibarat boleh sendiri tengoklah. Tu kita pun tak ada nama mana ibarat saat ni tu deh. Hak kita duk tak ni maksud kitanya biar di hotel. Hotel lagi pula demo saat ni tu boleh faham. Dia katanya dan menunai akan hajat mereka itu. Akan mereka itu akan orang Islam saat ni tu. Boleh menunai. Tu menunai kita saat ni tu akan hajat mereka itu. Lagu mana? Boleh nyapai akan hajat saat ni tu.
Iaitu seperti kita saat itu menyampaikan salam kepada Rasulullah. Tu. Masalah kita katanya, kita naik Mekah tani. Orang kapal kata hemung. Aku kirim salam kepada Rasulullah. Tu mana kata kita tu ikut hajat pada orang kapal tu dah tu. Tu. Pada kau yak lagu tu tak guna nikmat apa? Nikmat lidah kah? Nikmat lidah belaka tu. Nikmat lidah belaka tu. Itu dikatakan menunai akal-akal hajat mereka itu. Yakni seperti menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan menunaikan akal-akal hajat mereka itu akan orang Islam saat itu. Tu habis dah. Tu nak yang katanya ilak yang katanya Tuhan jadi ke akal lidah kita saat itu banyak faedah kih dia saat itu. Tapi kita tak khabar. Kita saat itu tak khabar. Katanya nikmat po Tuhan kita saat itu. Nikmat faedah po nikmat lidah Tuhan kita saat itu. Tu tengok ni dari kita ni. Hak Syekh Qadir Mandali dia kata saat itu. Kih itulah habis. Dan mendamaikan akal-akal mereka itu. Tu. Pun subuh dengan lidah belaka dah. Semua subuh-subuh gerak-gerik kita hidup hari-hari sana tu dengan lidah lah banyak sekali. Tu. Mata pun tak ada sama dengan lidah. Mata pejel kadang-kadang mulut bergerak, lidah tak bergerak. Boleh duk ngepek lagi kat orang tu orang ni. Telinga tak dengar tu pun boleh duk ngepek lagi mulut. Tu dia. Dan mendamaikan akal-akal mereka itu, akal orang Islam. Akal mereka itu tak kena tak situ dah, dia merah. Dan mendamaikan akal-akal mereka itu akan yang berkelahi. Tak situ dah, tak situ. Mereka itu orang Islam pun boleh. Tapi dengan kerana siakul kalam, dia kata mendamai. Ni makna kata musuh membaik. Nak membaikkan akal-akal mereka itu akan yang berkelahi. Nak wirama cayeng saat ni tu, nak wirama baik gi mari pun, kena guna dengan lidah juga. Ada balah gi mari saat ni tu. Habis. Dan barang sebagainya. Sebagai tersebutlah. Sebagainya ni mazkurah tersebut sini. Banyak lagi lah. Gapo kata sebagainya saat ni tu? Bayar. Daripada segala faedah akhirat. Akhirat mana? Yang dikerjakan dengan lidah. Banyak lagi lah. Maksudnya bahagia segala faedah kepada akhirat. Guna dengan lidah saat itu banyak dah. Maka setengah daripada setengahnya musannaf sendiri buat dah saat itu. Tuhan menjadikan faedah lidah saat itu kerana apa? Boleh kita baca Quran, boleh kita baca hadis, boleh kita berzikir, boleh kita mengetahui boleh ilmu yang manfaat. Dan lagi pula yang kata laginya, boleh mengajar dengan dia satu ilmu yang manfaat, boleh suruh kita dengan kebajikan orang itu. Dulu lari dia mau buat kepada benda tak molek. Boleh memberi nasihat kepada orang Islam sama Islam. Boleh menunai kita akan hajat mereka itu dan mendamaikan kita akan orang nak kelahi sana kita boleh mendamai. Tu. Dan baris sebagainya tersebut sana itu apa? Daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah banyaklah. Mana yang contoh misalnya? Seperti ini misalnya katanya, seperti menjadikan Allah Ta'ala menjadi akan lidah engkau itu jadi kerana maslahat dunia. Tu. Seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu. Tuhan menjadikan lidah kita saat itu kerana apa? Kerana maslahat dunia. Tu. Banyaklah maslahat dunia saat itu. Kerana maslahat dunia, yakni kerana kebajikan dunia kita. Tu makna katanya maslahat dunia, yakni kerana kebajikan dunia kita. Tu. Tengok kebajikan dunia kita jadi saat itu. Tuhan jadi lidah kita saat itu usaha dengan kebajikan dunia. Kebajikan tu, maka jadi kebajikan tu jadi manfaat bagi kita akhirat. Tu segala faedah akhirat tu banyaklah. Tu contoh misalnya deh. Seperti mencari harta. Lalu contoh misal maslahat lagu mana? Maslahat saat itu. Maslahat dunia tu lagu mana? Kebajikan dunia macam mana? Seperti mencari harta dengan segala akad. Itu kita cari harta saat itu. Cari harta. Yakni rezeki pada perniagaan. Tu makna gitu dah. Seperti mencari harta, yakni rezeki pada perniagaan saat itu. Kita duk cari harta, cari rezeki, kita duk berniaga saat itu, cari dengan segala akad. Beli dengan cara sah, hukum syarak, royak. Tu. Kena akad gimana ijak dah kubur gimari. Tu. Bukanlah ambil benda tu dengan tipu demo. Bukanlah beli benda tu dengan curi hak demo. Bukanlah beli benda tu saat itu, cari rezeki tu saat itu dengan tak sah pada syarak. Tak sah pada syarak saat itu. Tak boleh, tak masuk. Tak masuk oleh kerana maslahat dunia. Tu dah. Tu pun nak akad pergi mari saat itu pun nak akad dengan lidah belaka tu. Doa. Tak jadi. Dia adalah. Ulama katanya sah jual beli. Tapi nak katanya hak muktamadnya katanya nak boleh semua serba-serba itu akad dengan lidah hak tu hak paling molek sekalinya. Habis.
Lagi pula dia kata seperti akad mana? Segala dengan segala akad saat itu bisa. Tu misal situ. Seperti akad jual beli. Tu segala akad. Yang ni seperti dia katanya seperti akad jual beli. Habis. Dan akad sewa. Akad sewa pun masuk juga. Dan akad sewa. Atas pada katanya akad jual beli. Yang ni seperti akad sewa. Habis. Kita jauh ni payah nama atas ni cari kalau si atas tak temu, masalah tak tubik dah. Ibarat kita ni selerak tabak. Masalah kita tak faham lah. Tu sikit sebanyak itu lagi ayat deh. Atau pakat-pakat jagalah hak mana asal mahir dari segi ibarat lagi hak penuntut kita duk tengok rumah santu silakanlah. Kalau lah kita silap salah ke mana, komen mari, goyak mari. Goyak katanya di sini pak cik, baca bahasa tak kena sini tak sedap ni atas sini bahasa sedap sikit. Seternya kat dah demo. Goyak mari. Kita saat itu ketika kita duk baca saat itu kadang-kadang tak sepenuh. Duk fikir lagi, fikir wah lagi, duk fikir ibarat lagi. Bikin pecah masalah lagi, kadang-kadang dia tinggal dia panggil. Terpakat-pakat jaga dah. Habis. Dia kata pula, dan hendaklah syukur angka atas nikmat lidah ini. Tu. Dan hendaklah, yakni dan wajiblah. Hendak dengan makna wajib dah. Dan wajiblah syukur angka. Wajiblah kita saat itu syukur atas nikmat lidah ini. Lidah atau hewan kita saat itu. Allah, syukurlah deh. Alhamdulillah. Kau ingat masa nak royak juga. Tak ingat. Usaha boleh ingat semua lah deh. Tu pun nak boleh siapa pasal yang tiga ni sakit dah ni. Pasal mula-mula mata lagi tu pun pedih dah. Mai telinga sudah mai mata mai lidah. Tu habis. Dia katanya wajib kita kena syukur saat itu. Syukur takluk situ dengan memeliharanya tu. Dengan memeliharanya lidah saat itu. Pelihara daripada barang yang tiada dijadikan dia kan lidah saat ni tu. Jadi kerana barang. Tak ada memang molek weh. Tu penuntut kita nak tengok tu. Tu. Tak domai tak molek saat ni tu tak payah juga tu deh. Kalau bahasa kita tak kena tu royak marilah. Dia katanya hendak kita syukur saat itu. Wajib kita kena syukur nikmat lidah atau hewan kita saat itu lagu mana? Dengan memeliharanya. Memelihara lidah saat itu. Daripada barang yang tiada dijadikan dia kan lidah tu kerana barang saat itu. Tu. Baik tu kena jaga juga tu lidah tu. Dengan pelihara kena jaga. Daripada barang yang tiada dijadi. Jadi lidah ni untuk gapo? Bukan jadi lidah ni untuk gatu. Tu bukan. Kerana barang. Tu. Barang yang tiada dijadi lagu mana? Yakni barang yang ditegahkan. Itu makna katanya barang yang tiada dijadikan. Yakni barang yang ditegahkan. Seperti maksiat. Tu cara nak meliharakan lidah saat itu. Daripada barang. Yakni daripada barang yang ditegah. Seperti maksiat kena. Bukan jadikan barang saat itu. Kerana maksiat ke? Bukan. Jadikan lidah saat itu kerana untuk nak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Bukan. Sabit tu cara nak pelihara lidah saat itu. Pelihara daripada barang yang ditegahkan. Seperti kita nak buat maksiat pokok tukar ni. Itu kalah jagakanlah. Itu dikatakanlah wajib kita kena syukur. Cara nak syukur dia tu kena memelihara. Tu. Apa? Demikian pula saat itu. Dengan kita nak guna lidah saat itu. Kepada yang mendatangkan kebajikan. Sabit tu kita kena pelihara dia saat itu. Sebab nak guna lidah saat itu kepada kebajikan nak mendatang kebajikan dengan dia juga. Tu. Daripada perkataan dengan barang yang dia maka iaitu dosa. Tengok ibarat dia kata di sini. Musannif katanya Syekh Abdul Qadir dia katanya hendaklah kita tu kena syukur nikmat Allah Taala tu dengan memelihara. Tu kena pelihara dulu. Kena pelihara. Cara dia nak syukur nikmat lidah atau hewan kita saat itu mula-mula musannif katanya kita kena pelihara. Kena jaga lidah kita saat itu daripada jatuh. Barang yang ditegah saat itu. Musannif boleh musannif ibarat gitu sebut pelihara itu kerana berpegang dengan kaedah-kaedah mana? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tu. Dar'u, nak menolak dan nak menjauh kejahatan saat itu. Itu dikatanya didahulukan atas mendatangkan kebajikan dulu. Sebelum lidah kita nak boleh baca Quran, sebelum daripada lidah kita nak boleh baca hadis, sebelum daripada lidah kita nak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak buat mendatangkan kebajikan saat itu, kita kena dulu daripada kena jaga lidah kita dulu. Kena pelihara lidah kita dulu tu jauhkanlah lidah kita saat itu, menolakkanlah lidah kita saat itu daripada benda tak molek. Tu barulah boleh nak baca Quran terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tu mana katakan kita syukur dah tu. Kita jaga tu, kita peliharakan lidah kita saat itu dikatakan kita syukur dah. Bukan katanya alhamdulillah. Sebut melapang molek baca Quran. Tak. Hak tu nak katanya jaga saat itu terlebih dulu daripada kita nak mendatangkan kebajikan lagi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Tu main ibarat situ. Ya katanya pergi belajar dengan kaedah tu hak tu masuk sepakai lalu lah. Tu. Mula-mula kita nak buat kebajikan kita kena jaga dulu lidah kita, anggota kita semua subah-subi saat itu. Kaki kita nak pergi kepada masjid, kita kena jaga dulu. Syukur nikmat Tuhan mula-mula sekali duk ayat ni. Tak lain tak bukan nak pelihara belaka. Hak lepas mari dua pasal dah. Buat ilmu mata, buat ilmu telinga. Kita nak syukur nikmat Tuhan kita saat itu mula-mula kita kena jaga dulu. Jaga pak bawah, barulah buat benda hak molek, benda kebajikan deh. Tu dia katanya dengan memeliharanya lidah saat itu daripada bagai yang tiada dijadikan dia kan lidah kerana bagai. Habis. Gapo? Bayar. Bayar pula. Bayar pada katanya bagai sana. Gapo bagai? Daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Yang dilarang. Berkata-kata dengan yang dilarang. Yang digapo? Yang buat maksiat kerana Allah Ta'ala saat itu. Waktu mana katanya berkata-kata dengan yang dilarang. Seperti berdusta. Itu maksud katanya yang dilarang ini. Yakni yang maksiat kerana Allah Ta'ala. Tu tak saya belakang tu. Hak tu makna katanya bagai yang tiada dijadikan dia saat itu kena di atas bagai berkata dengan yang dilarang. Hidup kata-kata hak tu larang. Mana bisa seperti berdusta hidup bahang. Bahang syarak surat dak. Tu kan. Hak tu Tuhan jadikan lidah saat itu bukan untuk nak bahang kepada dia. Tu dah. Habis tu kena jagakanlah lidah kita satu kena melihara daripada nak jatuhkan di dalam maksiat. Habis. Mana berdusta mana? Berdusta yang menyakiti akan orang yang lain. Tak boleh juga weh. Tu. Hidup berdusta, berdosa saat itu, bahang saat itu hidup menyakiti akan orang yang lain. Hidup menyakiti akan orang lain. Bahang semua hidup dia saat itu. Tu. Yang menyakiti akan orang lain, yakni walaupun ia kanak-kanak. Yakni walaupun ia kanak-kanak. Tak boleh juga kita faham kepada budak-budak deh. Itu dikatakan berkata-kata dengan yang dilarang tu. Yang dilarang belaka tu. Hidup bahang yang menyakiti akan orang lain. Tak kira walaupun budak sekalipun. Masuk juga. Dah. Tu kena jagakanlah lidah kita saat itu. Daripada menyakiti hidup bahang semua. Wayak benda sekalipun dia tak percaya sebab apa? Sebab hidup dia saat itu hidup makruh dengan katanya wahib bahang. Satu ketika hidup kecak dengan dah sungguh dia mau tak percaya dah. Tu habis dah. Lagu mana katanya berdusta saat itu yang menyakiti akan orang lain. Maka iaitu berdusta yang menyakiti akan orang lain saat itu dosa besar. Maksudnya dosa besar tu hidup bahang siapa akan buat orang lain yang disakiti itu dikatakan dosa besar. Tu. Pak hidup kaca hidup bahang juga baik. Kaca hidup bahang pula. Maka masuk dia golongan masa dosa besar dah. Pakai hidup buat juga. Maka berhajat kepada taubat. Dah kena tulis situ. Maka iaitu dosa besar. Yakni maka berhajat kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kaca buat juga. So. Tu makna katanya. Cara nak pelihara nikmat lidah kita saat itu tinggal benda hak saya tak suruh saat itu. Seperti hidup kecek benda-benda hak tak pakar, hidup bahang siapa ke manusia saat itu sakit hati. Maka hidup bahang lagu tu panggil masuk dalam dosa besar. Bersalah berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Masuk dalam dosa lu. Tu. Bersalah berdusta yang tiada menyakiti. Ni tak apa baik ni. Bersalah berdusta yang tiada menyakiti. Maka iaitu berdusta yang tiada menyakiti itu tu dosa kecil. Maksudnya dosa kecil. Lagu mana? Dia katanya kecuali kerana hajat. Dosa bahang juga. Tapi masuk lagi golongan fak dosa kecil. Tapi dia katanya headphone dia saat itu kerana hajat. Kita baca bahang juga saat itu kerana hajat. Kecuali kerana hajat. Yakni kerana mudarat apabila tidak berdusta. Itu makna gitu dah. Kerana hajat. Yakni kerana mudarat apabila tidak berdusta. Ki kaca bahang saat itu kerana hajat. Aduh, ada headphone sungguh kaca bahang saat itu. Ada hit sungguh.
Kalau lah aku tak bahang saat itu, berat. Punuh halu dah remo tu. Mati udah remo tu masalah kita katakanlah. Kalau lah kita tak bahang saat itu. Si pulang saat itu akan masuk gok, akan jadi kok tu kok ni. Akan buat kena zoling kan lah kalau lah kita tak bahang saat itu. Maka bahang lagu tu masuk lagu golongnya bahang dosa kecil dah tu. Tu kerana hajak. Kaca duk bahang saat itu kerana hajak. Maka hak katanya kerana hajak ni setengah ulama yang katanya bahawa tempat yang harus berdusta itu dah ada berapa tempat? 3 sebab tak silap deh. Yang pertama ia katanya memperdamaikan manusia. Tu harus. Manusia hanya yang berkelahi. Dan setengah ulama yang katanya tempat yang harus kita boleh nak bahang saat itu kerana hajak. Tempat yang pertama kerana nak memperdamaikan manusia yang berkelahi. So keduanya kerana peperangan. Peperangan di antara peperangan. Kerana peperangan. Anak pergi mari nak suluh. Dia panggil. Duk jadi nak selisih kerana. Duk jadi nak balas bantah kerana. Hak tu dia katanya harus kita bahang. Tak sewi jadi melakukan peperangan. Apabila jadi satu kegerakan peperangan saat itu. Dia panggil dah siap belaka tu. Tu. Lek ni pun rugi, lek ni pun mati. Habis itulah katanya, ulama katanya harus kita bahang saat itu, tapi bahang tu masuk lagu lagi berdosa kecil. Tu. Yang dua. Yang tiganya, berbicara suami akan isteri. Tu. Duk bicara, kalau lah nak balah, duk nak cerah di antara, takkanlah kita kata, kalau lah kita tak bahang, siap celebur lah. Naik ke majlis, ngadu sampai ketolak lah. Habis itulah kita bahang di saat itu, itu dikatakan harus. Tu 3 tempat lah setengah ulama lah dia kata. Habis. Hak kerana hajak saat itu. Dia katanya berdusta yang tiada menyakiti maka iaitu dosa kecil kecuali kerana hajak. Maka tiada ada ia dosa. Tu. Hak katanya bersalah saat itu. Maka tiada ada ia berdusta itu. Tak itu dah domir dah. Maka tiada ada ia atau nak tak sini apa tak apa ia saat itu berdusta kerana hajak. Berdusta pada ketika hajak. Tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Maka tiada ada ia yakni berdusta itu. Pun boleh juga. Atau kita nak tak domir ia saat itu maka tiada ia apa? Ia berdusta kerana hajak. Saat itu kita bahang saat itu kerana ada kis dia saat itu. Tak ada apa? Dosa. Di situ dikatakan tak ada dosa. Kecak sedap Syekh Qadir ni. Oyak diri ke katanya. Bahang dah tak ada boleh dosa walaupun dosa kecil saat itu. Kisnya bahang saat itu kerana hajat kerana ada ebong. Pandai-pandai gitu ayat katanya tak berdosa pula. Kaya diri kau. Ya kau diri kau. Tak. Ia berdasar dengan apa? Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Kerana sabda Nabi SAW tu. Tu. Ia kata maka tiada ia saat itu. Hidup berdusta kerana hajat manusia saat itu. Kerana hajat saat itu. Kalaulah kita tak bahang saat itu, mudarat selalu dah. Mudarat selalu dah kalau kita tak bahang saat itu. Dia kata maka tiada ada ia berdusta kerana hajat itu dosa. Mana? Seperti berdusta. Contoh misal tu. Mana dosa orang bahang tak ada di dosa. Seperti berdusta, dusta kerana mendamaikan antara manusia. Tu jelah. Berdusta kerana mendamai antara manusia. Yakni manusia yang berkelahi dan bermusuh sama saudara. Tanda gitu. Mata itu. Antara manusia, yakni manusia yang berkelahi dan bermusuh sama saudara. Itulah kena bahangnya. Kalau tak bahang nak jadilah masalahnya. Dah. Ni dak. Tak membahang hebok mana patut boleh bahang lah. Habis tu dia katanya bahang lagu tu itu dikatakan tak berdosa. Tak dosa gitu bahang lagu tu. Kerana nak mendamaikan antara manusia. Tu. Kerana apa dikatakan? Ya katanya tiada berdosa saat itu. Ilak kerana sabda Nabi SAW. Tu. Tu. Mik dasar, mik dalil pada katanya hadis Nabi kata bunyi kana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia kata rawahu syaikhan. Dua syekh iaitu Bukhari dan Muslim. Tu angka satu dekat bawah dia kata tu. Mana weh berdasar dengan hadis Nabi. Dia kata laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nasi. Tu. Pendek ya hadis tapi kuamai banyak. Laisa bil kadzabi. Laisa.
bil ba tak ada masuk khabar laisa muqaddam. Min itu isim laisa muakhar. Kalau kita faham dah. Laisa ni beramal juga ba tak ada masuk jadi khabar muqaddam. Khabar laisa muqaddam. Min tu tak ada masuk jadi isim laisa muakhar. Min tu panggil isim laisa muakhar, ba tak ada masuk jadi khabar laisa muqaddam. Jadi asalnya laisa may yasluhu bainan nasi bil kazzabi. Adalah ia bil kazzabi. Adalah ia masa itu bil kazzabi. Bedah? Dia kata artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Kita nampak di antara dua manusia atau satu kumpulan ni nak balah sesama Islam saat itu. Kita hidup kecek, kira duk royak, duk bahang sikit-sikit banyak saat itu untuk nak mendamaikan. Yalah. Tu. Sampai tu hadis dia katanya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Berdusta yakni berdusta yang berdosa, bahkan dinamakan berdusta yang tidak berdosa. Tu tanda gitu. Dia tak? Tanda tu berdusta yakni tanda pada kata berdusta tu berdusta yakni berdusta yang berdosa. Tu. Berdusta yang berdosa. Bahkan dinamakan berdusta yang tidak berdosa. Nak pusing putar dah. Nak balik tu. Nak balik lidah tu. Yakni berdusta yang berdosa. Bahkan dinamakan berdusta yang tidak berdosa. Tu. Kalau lagi kita kaca bahang lagu tu. Panggil bahang juga. Tapi bahang pasti tak boleh nak dosa. Tak ada dosa kibuk. Bahkan dinamakan dosa situ. Dosa yang tidak boleh. Bahang di situ dikatakan bahangnya tak ada boleh dosa. Allah payah dah. Tu main dusta dengan dosa. Sing belako nak balik lidah tu. Hak ni dusta, hak ni dosa. Tu hadis Nabi katanya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia. Yang mendamaikan akan manusia, yang membaikkan antara manusia itu berdusta. Tak ada bahang ni. Tak panggil kabang. Dia bahang untuk nak mendamaikan tak apa. Nampak dia? Tu. Gapa tu? Maka dia kata tiadalah mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Yakni berdosa yang berdosa. Bahkan dinamakan berdusta yang tidak berdosa. Habis. Tu berdasar dengan hadis ni. Tu. Kalau kita headphone kita hidup bahang saat ni kerana ada hajat kita tu untuk lebih baik di antara mari sama Islam kita. Tu tak apa haruh dia kata boleh. Habis. Dia kata pula bahkan terkadang wajib berdusta. Bahkan terkadang wajib berdusta. Mana? Seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Tu. Seperti melihat ia seorang taklah tak seorang. Melihat akan orang yang haram dibunuh. Orang ni tak sepatut langsung kena bunuh. Tapi kita bahang di situ wajib. Tu. Kita bahang saat ni kerana nak pokpong dia. Kalau tak pokpong, kena bunuh lalu dah. Tu. Tanda gini. Tanda pada katanya orang yang haram dibunuh tu. Tu katanya terkadang bahang tu wajib. Tetap hukum lah. Tubik hukum katanya hukum saat ni tu. Tak boleh haram. Hak ni dah ni hukum dia saat ni tu. Harus boleh saat ni tu. Mana? Hak nak mendamaikan akan manusia saat ni tu tak apalah hak tu tu. Hak ni tubik hukum katanya bahang saat ni tu wajib tak boleh. Apa wajib kita kena hukum kena bahang saat ni tu mana? Seperti melihat ia seorang akan orang yang haram dibunuh. Tu. Lagu mana orang yang haram dibunuh saat ni tu? Tanda gitu. Yakni seperti orang Islam. Seperti orang yang Islam dan kafir. Tu. Seperti orang yang Islam dan kafir mu'ahad. Tu. Dia katanya seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh. Orang mana? Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim. Yang menghendaki membunuhnya. Orang yang haram saat itu. Maka wajib berdusta.
Tu. Tanda pada kata orang yang haram saat itu, yakni seperti orang yang Islam dan kafir. Dan kafir mu'ahad. Iaitu tu. Iaitu gapo? Oh, kuasa tak semakin ni. Tu misal saat ni tu. Katanya orang yang haram dibunuh. Tu. Ngaji satu orang, satu tok guru, ya tak bersentuh situ. Orang yang haram dibunuh saat itu, dia katanya seperti orang yang Islam dan kafir, dia katanya. Tu dikatakan dia saat itu duk bayar jizyah, duk bayar pasi semua kepada kerajaan Islam saat itu. Pak kita nak pergi bunuh dia, tak boleh. Tu sebab dia saat itu duk negeri Islam saat itu dia duk bayar semua sore saat itu buat janji dah. Kafir mu'ahad ni kafir yang buat perjanjian di antara kerajaan Islam. Mu nak duk boleh negeriku, tapi mu nak buat janji, ya tu setahun kia mu nak bayar yurai-yurai banyak tu. Selagi mana mu duk bayar, tak boleh nak bunuh. Tu. Maka kalau duk pergi bunuh juga mana kata masuk rezoling tu. Tu. Tu mana katanya tak ada mendamai dah duk tu. Tu. Saya dah tu ya contoh. Tu setengah tu guru ya tak misal lagu tu. Setengah tu guru ya kata gini. Orang yang haram dibunuh yakni orang Muslim yang tiada hak bunuh, yang tiada hak bunuh lagi. Orang Islam kita lah, yang tak sampai hak kita nak bunuh lagi, kita pergi bunuh. Itu tak boleh lah. Haram lah bunuh dia saat itu. Maka nak boleh hadikih bunuh dia saat itu, kita kena bahang. Wajib kita kena bahang dia untuk nak pokpang dia. Tu habis lah. Itu maka katanya terkadang wajib berdusta saat itu seperti melihat ia seorang akan orang yang haram dibunuh. Nah, yang bersembunyi. Tu. Orang mana? Orang yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim. Tu. Dia katanya yang bersembunyi ia orang saat itu. Yang bersembunyi yakni yang apa? Yang lari ia orang yang haram saat itu. Nampak dah. Ya, memang tengok seorang tu haram nak bunuh lagi pula orang haram kena bunuh saat itu yang bersembunyi yang lari ia saat itu, orang saat itu lari-lari sembunyi-sembunyi daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya orang saat itu. Nak pas lari saat ni tu dia kena lalu apa kapung tik ada dia. Dia mau nak hukum nak bunuh dia. Dia tak ada salah apa. Gila lalu Muhammad tu nak minta jalan minta tempat nusuk kerana ada mau tu bahang. Bahang situ wajib untuk nak jaga dia saat itulah. Itu dikatakan wajib kena berdusta. Maka wajib berdusta. Itu hukum saat itulah. Kita seperti melihat ia saat itu maka wajib berdusta. Yakni wajib atas kita. Tanda gitu. Wajib berdusta yakni wajib atas kita. Wajib atas kita saat itu kena berdusta. Habis. Kerana apa dikatakan wajib? Kerana melepaskannya daripada dibunuh orang yang zalim itu. Tu. Kerana melepaskannya kan orang yang haram dibunuh saat itu. Lepas-lepas daripada dibunuh orang yang zalim itu. Orang hidup zalim dia saat itu. Hidup tu baik rakyat katanya kena bunuh dia ni weh. Padahal nak buat nyanyi ya demo tu. Duk tak ada salah apa kali. Pada motu tahu katanya demo nak bunuh lari lah. Pas lari satu kampung demi satu kampung saat itu. Dia berhajat pak tupu kepada demo situ pun hidup bahang tu wajib atas demo tu kena bahang. Supaya nak selamatkan dia saat itu. Selamat daripada orang nak zalim dia saat itu. Selamat daripada orang nak bunuhkan dia saat itu. Itu dikatakan wajib kena bahang di situ. Wajib atas kita. Habis. Dan seperti mengupak atah pada katanya atah pada kata nu atah pada kata ru. Kalau kita kira ibarat saat itu atah pada kata berdusta yang menyakiti akan orang-orang yang lain tu. Pada katanya. Pada kata ru. Dan hendaklah syukur angkat atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya dengan barang yang tiada dijadikannya kerananya daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Situ. Temurah seperti berdusta yang menyakiti. Tu. Atas itu. Seperti yang bawah ni atas itu. Ibarat sikit-sikit dah. Tu. Dia masuk le bawah. Katanya.
Barang hak tak patut, barang hak ditegah seperti jatuhkan lidah kita di dalam maksiat, gitu kata-kata benar hak tak sepatut saat itu. Misal lagu mana? Tu misal situ lagi tu. Dan seperti mengupak. Tu kita jauhi tu payah tu dah tu. Baca betul-betul pun tak ada apa tapi tak faham. Kadang-kadang duk dan seperti nak misal mana. Tu nak cari temu dah. Penutup kita duk tengok pada rumah saat itu. Kalau lah kita tak tahu lagu mana royak mari. Dan seperti mengupak. Giduk masuk le contoh misal katanya giduk parah. Cara kita wajib kita nak meliharakan dia saat itu daripada bagai tu. Tu. Pelihara kita saat itu apa? Daripada mengupak. Peliharakan nikmat lidah atau hewan kita saat itu mana? Daripada mengupak. Aduh, mengupak ni deh. Mengupak ni payah ni. Kecek hak orang ni sedap. Sedap. Tak sekali kecek hak orang. Mengupak. Mungkin ya gini. Pengupak ni bagi Imam Ghazali ni dia kata yang membinasakan kebajikan yang pengupak. Tanda-tanda sikit pun tak apa deh. Tanda sikit. Ya ada 3 perkataan ulama. Yang pertama perkataan Imam Ghazali, yang 3 perkataan bagi Hasan Al-Basri, yang 3 perkataan bagi Ibnul Mubarak. Ya tak sama ni. Di segi makna mengupak di antara 3 orang ni, di segi dia ni yo mak pamai mengupak ni macam mana. Dah. Teluh kat kitab tu. Dulu ni, sikit-sikit sebanyak dah. Tanda pada katanya mengupak. Telah berkata Al-Imamul Ghazali. Bermula mengupak itu perkara yang membinasakan kebajikan. Perkara yang membinasakan kebajikan yang pengupak. Yang pengupak kena tak seorang tu. Seorang duk mengupak tu. Tu tarikh bagi Imam Ghazali kata lagu tu. Orang mengupak ni iaitu perkara yang membinasakan kebajikan yang mengupak. Duk buat benda molek. Selamanya mana dia duk buat benda molek, selama mana dia berkecek hak orang, kebajikan dia akan habis semua baik dia. Habis semua kebajikan dia saat ni tu. So bagi Imam Ghazali. Dan telah berkatakan bagi Al-Hasan Al-Basri. Tanda gitu. Telah dikatakan bagi Al-Hasan Al-Basri bahawa adalah engkau seperti tarikh dia dah ni. Bahawa adalah engkau tu telah diupah oleh orang tu. Telah diupah oleh orang bahawa adalah engkau telah diupah oleh orang. Maka dikirim. Tu. Bahawa adalah engkau telah diupah oleh orang, maka dikirim oleh Al-Hasan Al-Basri kepada orang yang pengupak itu. Tulis panuk hurai. Yang kata saat itu. Dah. Maka dikirim oleh Al-Hasan Al-Basri kepada orang yang pengupak itu akan satu bekas yang berisi di dalamnya. Akan satu bekas yang berisi di dalamnya buah rutak. Serta katanya telah engkau hadiah kepada aku akan kebajikan engkau. Derok tu. Tu. Serta katanya telah engkau hadiah kepada aku akan kebajikan engkau. Maka ingin aku bahawa aku memberi balasan akan dikau. Tu. Di segi Hasan Basri panjang sikit. Hidup banding orang duk hengupak ke orang saat ni tu. Dia kata kena. Dia katanya bahawa adalah engkau telah diupah oleh orang bagi maka dikirim. Upah. Maka dikirim oleh Al-Hasan Al-Basri. Dia mau upah satu benda dikirim kepada Hasan Al-Basri kepada orang yang pengupak saat itu. Tu. Orang yang mengupak saat itu maka kirim oleh Hasan Al-Basri kepada orang yang mengupak. Bagai saat itu akan satu bekas yang berisi di dalamnya buah rutak. Buah rutak ada satu bekas yang kepada orang yang mengupak saat itu serta katanya telah engkau hadiah kepada aku. Salah katanya muntah hadiah kepada aku dah. Apa akan kebajikan engkau. Maka ini aku bahawa aku memberi balasan akan dikau. Mengupak salah katanya. Kena mengupak sangat dia salah katanya hadiah kepada dia dah tu. Mengupak sangat. Satu bekas yang berisi dalamnya
Buah rotak seolah katanya di dalamnya ada kebajikan. Duk ngupak sana seolah katanya duk hadiah kebajikan. Hak ia tu beri kepada remo tu dah. Beri kepada orang lain. Tu. Tu bagi Hasan Al-Basri. Sikit lagi. Dan telah berkata Ibnul Mubarak. Setengah ulama sakit-sakit saja. Warak tasawuf lakon ni. Ibnul Mubarak dia kata ni. Jikalau engkau hendak mengupak, upamanya. Kalau kita rasa gerai mulut sangat mengupak hak orang dia katanya. Nascaya aku mengupak akan ibu aku. Tu. Ya kalau aku rasa nak mengupak sangat dia kata aku akan mengupak hak ibuku. Kenapa? Kerana ia yang terlebih berhak dengan kebajikanku. Daripada orang yang lain. Tak ke? Soalan kata mengupak demo ni kita ada kebajikan kita terhadap kepada orang lain. Masalah cik dia mengupak habis kebajikan kita kepada orang lah. Habis tu bagi bakal Ibnu Mubarak dia katanya sepatut bagiku kalau aku nak mengupak hak orang seorang saat itu nak mengupak hak ibuku. Sebab apa? Soalan tak kata kita mengupak hak ibu saat itu kita nak kebajikan kita saat itu kepada ibu kita lah. Molek kan ke? Allah. Tak siapa lah kau tu kita tu. Tu. Habis. Buku berapa dah tu? Apa 5,5 dah. 23. Sikit lagi. Sikit lagi. Bisa pas setengah. Nama silap janji pula. Dia katanya saat itu seperti mengupak itu dimasukkan katanya kita kena peliharakanlah. Termasuk daripada katanya cara kita nak syukurkan nikmat yang Allah Taala beri kita saat itu, cara kita kena jagakanlah lidah kita tu daripada mengupak saat itu. Iaitu gapo mengupak royak lagi. Iaitu mengupak tu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia jika didengarnya. Tu ayat mana mengupak tu menyebut engkau akan saudara kita saat itu. Gitu sebut ha dia panggil. Sebut ha sebut ha kan saudara kita saat itu. Gitu sebut. Sebut ni makna kata-kata tak ke masuk tu so ko. Gitu ngupak saat itu masuk dengan perkataan saja ko. Masuk dengan menyebut saja ko. Tu. Maka di situ masuk belaka wa emo dengan kelakuan dan perbuatan dan isyarat seperti mengajuk dan meniru kelakuan orang saat itu. Itu masuk juga dah. Itu dikatakan menyebut yakni seperti kelakuan dengan kelakuan dan perbuatan dan isyarat. Seperti mengajuk dan meniru kelakuan orang. Tak boleh juga. Duk meniru, duk mengajuk, duk puak Allah. Tengok tak boleh lah sakit hati tengok. Tu. Tu mengupak. Maksudnya mengupak juga lagu tu. Tu. Dia katanya iaitu mengupak saya itu menyebut engkau akan saudara engkau. Menyebut. Sebutkan perkataan saat ni hidup royak saat ni tu akan saudara kita saat ni tu. Saudara saat itu dengan perkataan yang benci ia dengan perkataan yang benci ia apa? Ia saudara tu. Yang benci yakni yang malu. Tu yang benci ini dengan yang malu itulah. Yang benci ia saudara akan dia akan perkataan tu situ. Duk situ dah. Hidup kau demo. Demo tak ada setuju sikit abuk. Malulah kalau kita kojak demo tu. Mana kata mengupak dah tu. Kait ia kata jika didengarkan dia, jika didengarnya apa? Hanya seorang saat itu. Kalau dia dengar, okey. Kalau mengupak laki dengar, tak dengar. Apa yang mengupak jugalah. Dia dengar, tak dengar sekalipun, itu dikatakan makna mengupak. Tu dah. Maka iaitu apa? Maka iaitu itu. Payah kita jauhi dah. Maka iaitu mengupak tu lah. Tak situ. Haram dengan ijma' ulama. Tu ijma' ulama dah bulat suara ittifaq pok ia katanya mengupak lagu tu itu dikatakan haram. Berdosa kalau kaca duk royak hademo lagu tu. Dia dengar tak dengar sekalipun itu dikatakan ijma' ulama katanya haram. Habis. Bahkan berkata kebajikan mereka itu ia kata. Dia kata bahkan berkata kebajikan mereka itu bahkan berkata kebanyak mereka itu. Tu. Silap huruf, silap titik tadi. Saya jawab betul ni lali atik ngatuk atik. Duk mikir atik. Ingat nasi, ingat air lagi, ingat lah kau ni. Kering dahaga yang mari.
Tapi walau bagaimanapun kita duk kontrol diri kita semua ni. Kau duk mengajar ni. Wasa mengatuk, wasa dah gos setara mana pun. Tapi nak ingat katanya, nak buat kebajikan. Mengaji-ngajar ni satu kebajikan. Kita duk kan kat diri kita deh. Dia katanya, bahkan berkata kebanyakan mereka itu ulama saat ni tu lah. Saat ni kata dengan ijma' ulama dah ke. Tapi tak tahu lagi katanya banyak mana. Lepas tu dia katanya, bahkan berkata kebanyakan mereka itu ulama. Makna katanya, dia katanya kebanyakan di dalam ulama ijma' saat itu fak lagi golongan ulama hak banyak saat itu dia katanya kata ke mana? Bahwasanya mengupak itu dosa besar. Tu takut tu. Bahwasanya tak rojak atau rojak pada mengupak tak apa tu rojak belakang. Bahwasanya mengupak itu tu dosa besar. Dosa besar maksudnya golongan puak campuak dosa besar. Tu payah belaka tu. Tu. Asal ni ijma' dah. Dia katanya bahkan berkata kebanyakan mereka itu dikatakan ulama bagi jumhur tu. Le jumhur, le kalangan jumhur ulama yang katanya dia duk mengupak lagu tu masuk le campur hak dosa besar. Kerana apa boleh katakan dosa besar? Ilah. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangat tu takut tu. Kerana barang yang datang padanya pada mengupak saat ni tu. Perempuan daripada mengupak saat itu, mari gapo barang saat itu bayar daripada beberapa janji seksa yang bersangat tu kaca dak mengupak sangat tu perempuan dia saat itu baik situ tu baik daripada janji seksa yang bersangat tu hai royak dah kalau kaca berjanji kaca dak mengupak itu dikatakan masuk le seksa yang bersangat maka setengah daripada setengah hadis katanya tak ada boleh masuk syurga lah oleh wahai ngupak saat itu wahai pelaga orang tak boleh masuk dalam syurga. Tu ribah namimah supaya jugalah. Tu kerana tu kira katanya dosa besar saat itu kerana hidup kata mengupak saat itu masuk le campur hak katanya kalaulah kita kaca duk buat saat itu masuk le kata janji seksa yang bersangat yang bersangat yakni yang pedih yang bersangat tu makna itu yang bersangat yakni yang pedih yang bersangat tu tak percaya terah tengok tak ada biasa mati lagi dah pakai mak lagi okey pedih jangan ada pedih sepengah bidah alih tah terang masuk tengok ni aku. Nak masuk yang tak boleh. Jadi kan berdoa kat tu jangan kajuk jabar mulut kau tu dah. Kena berdoa lah lidah kita sana tu. Kau ada kebajikan semua. Tak ada pian ahli neraka nak ada ahli jannah belaka. Tu. Maka kita kaca dak buat dak kaca dak ngupak masuk dalam golongan dosa besar dah. Tak ada payah dia cara dia. Tobat. Tobat tak murah sesat tak murah. Tak muh. Tak hati pocok hati tak mengkecek dah haremo saat itu. Walaupun remo dengar tak dengar saat ini. Tu payah dia. Tu payah. Masalah ni dia. Kita tahu demo lah kita sendiri pun kadang-kadang. Ya mari. Ya tak sedap dia nak kejah kita ni. Habis tu bagi mubarak orang aku sepatut nak mengumpak ya ibuku bos ni. Wei kebajikan aku ada ibu dia. Tu senang tu payah tu. Tu. Apabila kita berlaku dah kita taubatlah tak ada payah ni. Tak ada payah. Istighfar semua. Sebab manusia ni dah kita ni bukan malaikat ni. Bukan malaikat nak duduk lesterik semua tu. Ya ada kau silap kau mailah kau rela kau apa saat itu. Apa cara kita nak menyesal apa cara kita nak menyucikan diri kita saat itu tak lain tak boleh kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang banyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu mana kata kita anak kita saat itu duk mengingat kita terikatlah hati kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua tu. Tak lupa lak dok Ni dok kecek dah kecek pagi sampai gelap tak apa lagi harimau. Tak khabar ingat. Tak boleh deh. Mana berdasar dengan ayat Quran mana? Seperti firman Allah Subhanahu Taala ya kata deh. Ini ayat ni turun pada ketika mengupak dua orang. Ada sain dia saat itu iaitu kena kepada Salmanul Faris dan Usamah. Tu ayat Quran ni. Ada mengupak di mari panggil. Tahap ayat tu ayat Quran nah. Dia katanya ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wala yaghtabu ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Tengok tu. Fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tu. Panjang ni kalau main bahasa ayat Quran ini panjang. Kena surah panjang semula ni deh. Tu semula deh. Panjang. Di segi arti dia saat itu dengan selapih tu pehlah tapi kita kena hurai dengan cara dengan jalan we pahame seayat demi seayat saat itu kena pakai masa pula maka tengok masa pada hari ni saat itu nak siapa dah lah stamp kita tak tu janji kita sedia sehari ni nak lebih tu molek tapi kita tak erok kena dak je petai je menak ai panggil deh habis kami dia katanya nak beradu mana nak kakak
kat sini. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu bahwasanya mengupak itu dosa besar kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangat tu kita waduh situ dah. Ambil hidung tak tepek tu. Mudah mula esok cari temu mudah-mudah. Kemudian katanya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.